ulama ahli tasawuf namanya Abu Madian At-Tilmisani. Di dalam hikam, di dalam kitab hikam, sebenarnya kitab hikam ni banyak. Kitab hikam ni banyak. Cuma hak suhu tempat kita ni Hikam Ibnu Atha. Ibnu Atha ni, Ahmad Ibnu Atha ni ulama Mesir, kurung yang ke-7, kurung yang ke-6. Ke-6 dan sekitar kurung ke-6 dan ke-7 itu. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Atha pengarang kitab hikam. Sezaman dengan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Dua-dua ni dak sealiran bertembung. Bahkan berlaku pergolakan. Tak apa, saya cerita sikit lah. Nak cerita ni, nak sebut bahawa sebenarnya kita ikan ni banyak. Tapi nak cerita sikit. Kalau Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Taimiyah ni banyak mengkritik tasawuf lah. Syekh Ibn Atha banyak menyebarkannya, mempertahankannya. Sekalipun sebelum tu dia juga penentang. Syekh Ibn Atha ni sebelum dia belajar ilmu tasawuf dan jadi guru tasawuf, dia sedia orang yang tolak tasawuf, orang yang menentang, mengkritik. Tapi kemudian takdir Allah, entah mana yang lipat dia jadi alim besar pula dalam ilmu tasawuf dan karang kita hikam. Jadi benda ni berlaku sekitar kurung yang ke-6 dan ke-7 dulu. Sekitar kurung yang ke-7 Hijriah. Sesama dengan Syekh Ibn Taimiyah. Antara ke-7 sekitar kurung yang ke-7 lah lebih kurang. Itu zaman dia. Jadi pernah saya bila tengok kisah ni, saya teringat diskusi antara dua tokoh ni, Syekh Ibn Taimiyah dengan Syekh Ibn Atha ni. Dua-dua ni alim ulama belaka. Jadi Syekh Ibn Taimiyah ni dia keluar fatwa dia haram ziarah kubur Nabi. Dia keluar fatwa tu, dosa kalau pergi. Orang kita ni sebut dosa-dosa takut lalu. Kita dosa. Dia keluar fatwa haram ziarah kubur Nabi. Jadi padahal ulama-ulama sebelum tu tak berfatwa seperti itu. Tapi dia berfatwa tak boleh. Adalah dalil yang dipakai tu, tapi dalil dia tu telah dibahaskan ulama dan ternyata dalil yang tidak menepati apa yang dia nak sebut tu. Dah saya nak panjang situ lah, cuma nak khabar you fatwa tu haram ziarah kubur Nabi, maksudnya dosa kalau pergi. Jadi bila berlaku diskusi dengan Syekh Ibn Atha ni, Syekh Ibn Atha tanya dia, dah sebab apa melarang orang ziarah kubur Nabi? Atas alasan apa? Atas dalil apa? Ada dalil Al-Quran larang? Ada dalil hadis larang? Tak ada. Tak ada dalil yang secara sahih dan sharih, yakni secara dalil yang jelas, yang terang melarang, tak ada. Jadi Syekh Ibn Atha tanya, melarang orang ni sebab apa? Ada dalil larangan daripada Nabi? Tak ada. Dah kalau gitu melarang sebab apa? Baru dia khabar buca. Dia panggil sadduz zari'ah, yakni termasuk maslahat aja, yakni tujuan dia nak halang orang daripada melakukan perkara-perkara buruk menurut faham dia. Kerana menurut faham dia ni, dia kata orang ramai ni ziarah kubur Nabi ni dia buat perkara-perkara wuduh yang dianggap sebagai syirik dan sebagainya menurut faham dia. Menurut faham Syekh Ibn Taimiyah. Jadi dia larang, dia bikin fatwa haram ni kerana nak tutup lah, supaya jangan jadi gitu, supaya orang tak pergi, supaya orang tak buat perkara buruk menurut pahaman dia tu. Lalu apa Syekh Ibn Atha jawab? Syekh Ibn Atha tanya semula dia, dah kalau gitu dia kata, sebab apa mu dak keluar fatwa supaya orang lelaki ni kena kasih belaka. Kasih ni macam lembu kena kasih lah. Jadi lembu bila kena kasih ni, orang tujuan lembu kasih ni supaya apa? Supaya tak ada kemahuan dia nak cari tina, dia tak ada. Supaya kerja dia makan biar gemuk. Biar gemuk. Jadi kata Syekh Ibn Atha, sebab apa mu dak bagi fatwa orang lelaki ni kena kasih belaka. Bila orang lelaki ni kena kasih, tak adalah perbuatan zina. Sebab apa mu dak buat fatwa gitu kata. Jadi ternyata bahawa tak dapat tak dapat nak menjelaskan perkara ni lah.
Itu saja je selingan cerita je. Melarang orang pergi ziarah kubur Nabi kerana alasan sadu zariah, nak tutup lubang-lubang keburukan ni. Sebab apa mendawak gini attack? Supaya jangan berlaku orang berzina, orang buat uduh-uduh, muak petua ni attack. Lelaki kena kasih lelaki. Jadi tak dapat diberi, tak dapat mempertahankan hujah lah. Hak saya nak kabarnya kita hikam. Jadi hak tu yang dikarang oleh Syekh Ibn Atta, kurung yang sekitar kurung yang ketujuh tu. Ke-7 ke-8 sekitar itulah Syekh Ibn Atta ni. Sekali zaman Tamiyah ni dia karang. Cuma kitab tu telah diterjemuh dalam banyak bahasa. Telah diterjemuh, disyarah oleh sejumlah ulama yang sangat ramai dalam dunia Islam. Maka antara yang terjemuh dia, yang hurai dia, ulama kita, iaitu Tok Pulamani, Syekh Abdul Malik. Itu pendapat yang kuat bahawa itu adalah hasil kerja dia telah menterjemah, telah membuat syarah kitab tu, dia buat penambahan, huraian dan sebagainya. Maka terkenallah orang panggil Hikam Tok Pulamani. Hari ni orang panggil Hikam Tok Pulamani. Tapi rupa-rupanya dalam dunia Islam ni ada 2-3 jenis lagi kitab hikam selain daripada tu. Cuma hak tu hak soho. Tempat kita ni Hikam Tok Pulamani lah. So dalam dunia Islam pun Hikam Syekh Ibn Atta lah so. Tapi ada hikam lain. Antaranya ni hak sebut ni Hikam Abi Madian. Kitab ni Syekh Daud Tani telah terjemuh dia dan telah menerbitkan kitab ini. Tapi jarang orang ngaji kitab ni. Dia agak level dengan Syekh Ibn Atta tu, dia agak dalam sikit lagi. Dia halu mainan rasa sikit, mainan berat sikit. Hikam Abi Madian. Dan ada hikam-hikam lagi, Hikam Ja'far As-Sadiq. Ada juga hikam-hikam tu. Nak kabarnya banyak jenis kitab hikam di dalam dunia Islam.